Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan disembuhkan bagi mereka yang sakit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan dua kisah seram, di mana salah satu kisah seram tersebut telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Kalau korang nak dengar cerita daripada akak, korang kena stay sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber tau. Subscriber tersebut dikenali sebagai Kak Juraini. Okey, kejadian yang dikongsikan ni berlaku sekitar tahun 2003 macam tu lah. Kejadiannya dialami oleh kawan karib kepada kakak Kak Juraini ni tau. Namun diceritakan semula oleh kakak Juraini kepada Juraini, ya, macam tu lah. So Juraini ni dia minta dikongsikan kepada kita semua untuk sama-sama kita jadikan sebagai tauladan. Semasa kejadian tu, kakak Juraini ni berusia 20 tahun. Sebaya je dengan kawan karibnya tu. Kawan karib kakak Juraini ni nama dia Carmila tau. Okey, akak teruskan dengan isi cerita. Ceritanya macam ni. Pada hari kejadian tu, ibu kepada Carmila ni dia tak sihat. Ibu dia masa tu demam. Jadinya hari tu ibu Carmila ni dia rasa serba tak selesa lah kan. So ibu Carmila dia rasa dahaga pula pada masa tu. Disebabkan badan dia pun tak larat, ibu Carmila dia minta Carmila tolong ambilkan air untuk dia. Dia tak boleh bangun tau. Ibu Carmila pun dia panggil lah si budak Carmila ni untuk ambilkan air. Jadi dia cakap macam ni lah. Carmila, Mila ambilkan ibu air nak. Ibu dahaga sangat. Ibu tak mampu nak bangun ni. Tolong ibu ya nak. Macam tu lah. Pinta ibu Carmila dengan nada yang agak lemah, nada yang memang tak larat betul tau. Carmila pun dia jawab lah kan. Malaslah ibu. Mila penat lah. Air bukan jauh sangat mana pun. Ibu bangunlah ambil sendiri. Boleh tu pelan-pelan gerak. Ibu boleh ambil tu. Maka ibu Carmila ni dengan hampa dia gagahkan juga diri dia untuk bangun ambil air sendiri. Gitulah. Ibu Carmila pun dia masa tu dia menangis tau. Jatuhlah air mata seorang ibu. Akhirnya dek kecewa dengan sikap Carmila pada waktu tu. Ibu Mila ni dia merintih lah kepada Carmila ni. Ibu Carmila, Mila samalah kan. Sambil-sambil tu berjuraian lah air mata dia. Sampai hati Mila buat ibu macam ni. Tak kesian ke Mila dengan ibu ni? Nak bangun pun tak larat nak. Sampai hati kamu Mila. Peningnya lah kepala ibu ni Mila. Kenapa kamu tak boleh tolong ibu? Dengan rasa pening kepala macam tu lah dia perlahan ibu Mila ni, Carmila ni bangun dari tempat tidur ambil air. Walaupun ibu Carmila ni rasa tak larat sangat, tapi dia gagahkan diri juga. Dia ambil juga air tu sebab dia dah terlampau dahaga tau. Seminggu berlalu tanpa endah daripada Carmila. Ibu Carmila akhirnya sembuh dari demam. Alhamdulillah. Selepas ibu Carmila sembuh dari demam, pagi tu lah, pada suatu pagi tu Carmila pula yang jatuh sakit. Tapi kasih seorang ibu ni, dia time marah je, dia marah kan. Time sedih je dia kecewa. Bila time anak dia sakit, dialah yang paling susah hati. Dialah yang bersusah payah bantu anaknya tu, dak Carmila tu, untuk makan
makan ubat sekian-sekian kan. Diambilnya ubat untuk Kamila, dimasakkan makanan yang sedap-sedap. Janji anaknya tu selera makan. Lepas tu dibawa pula ke klinik bagai. Tak juga baik sakitnya Kamila tu. Tak cukup dengan tu, ibu Kamila bawa pula berobat kampung. Puaslah ibu Kamila ni bawa berobat dengan bomoh bagai semua tempat dia pergi. Maklumlah dekat sana kan orang semuanya berobat selalunya ke bomoh. Tapi tak sembuh juga. Macam tu. Kamila ni dia sakit pada waktu tu tak adalah lama sangat kan. Tapi sakit dia tu sakit yang macam sakit sangat tau. Sakit yang macam mana nak cakap, sakit tu terus je berat. Macam tu. Pagi tu Kamila dia minta dengan ibu dia supaya panggilkan kawan paling rapat sekali dengan dia datang ke rumah untuk menolong dia. Dah dipanggil, makanya sampailah kawan Kamila ni dekat rumah Kamila pada masa tu. Kawan Kamila pun dia bertanyalah kepada Kamila kan, dah nama nak minta tolong. So dia tanyalah, Mila, kamu mau minta tolong apa Mila? Soal kawan Mila tu kepada Kamila. Kamila pun sambil tertunduk sambil menangis. Dia menjawab, boleh tak ajar Mila baca ayat Al-Fatihah. Macam tu lah. Terus kawan Kamila tu dia rasa tak percaya tau dengan apa yang diminta oleh Kamila ni. Padahal semasa Kamila ni dia sihat, dia memang selalu mengaji. Tapi tak tahulah kenapa sekarang ni jadi macam ni. Dia selalu khatam Al-Quran tau. Kawan Kamila ni dia bertanya kepada Kamila dengan nada macam tak percaya macam tu lah. Mila, bukankah kamu biasa mengaji? Bukankah kamu ni dah khatam beberapa kali Al-Quran? Setahu saya lah, kamu memang pandai mengaji. Surah Al-Fatihah tu memang mudah untuk kamu, kan? Kenapa kamu sampai terlupa macam ni? Kawan dia punya rasa macam, kenapa? Macam tu lah. Sambil menangis, Kamila pun jawab, semenjak aku sakit, semua ayat-ayat Al-Quran aku terlupa. Tolonglah ajarkanlah aku. Kawan Kamila pun dia menuruti permintaan Kamila. Diajarnya Kamila membaca Al-Fatihah. Lepas tu dia terkejut tau. Sebab masa dia ajarkan Kamila membaca Al-Fatihah, ternyata Kamila ni memang betul-betul terlupa. Bukan sahaja buat-buat lupa, tapi memang betul-betul terlupa. Selesai mengaji, Kamila pun mengambil gambar-gambar dia yang ada dalam album simpanan dia tau. Lepas tu dia tunjukkan dekat kawan dia tu. Lepas tu kawan dia tak tahan sebab lah. Dia macam tengok Kamila ni lain macam. Tu dia turut sebab bersama dengan Kamila. Kamila pula makin laju air mata dia. Masa tu kawan dia pun tak dapat menahan air mata. Kawan Kamila rasa pelik dengan perangai Kamila pada waktu tu. Sambil menangis, Kamila ni dia pegang tangan kawan dia tu. Lepas tu dia minta maaf. Setermata je dia minta maaf kalau selama ni dia ada buat salah, dia ada buat silap. Kawan Kamila pun dijawab lah, kamu tak pernah pun buat salah Mila. Kamila ni dalam masa yang sama dia kirimkan salam dia kepada semua kawan-kawan dia. Dia minta maaf dengan semua kawan-kawan dia. Lepas tu kawan dia pun jawab lah permintaan Kamila tu dengan nada semakin sayu tau. InsyaAllah saya akan sampaikan. Tak lama selepas tu Kamila pun menghembuskan nafas yang terakhir tanpa dia meminta maaf dan minta ampun kepada ibu dia. Ibu Kamila terkejut tau. Terkejut dan juga sedih. Sebab Kamila ni merupakan satu-satunya anak tunggal dia yang dia sayang. Tapi Kamila langsung tak pandang dia semasa hujung hayat dia tau. Langsung tak diminta ampun pada ibu dia. Walhal ibu dia tu sentiasa ada bersama Kamila semasa tersebut lah, masa tu kan. So petang tu jugalah jenazah Kamila ni dikebumikan. Satu kejadian yang mengejutkan orang kampung telah berlaku pada malam selepas jenazah dikebumikan. Kejadian tu membuatkan orang kampung berada dalam ketakutan tau. Ada orang kampung yang rasa terkejut dengan kejadian tu. Ada penduduk kampung nampak Kamila ni merayau-rayau. Malah salah seorang penduduk kampung ni dia betul-betul terserempak dengan kelibat Kamila ni. Lepas tu penduduk kampung tu pula dia bercakap tau dengan Kamila ni. Dia bertanya kan kepada Kamila, Kemana kamu nak pergi malam-malam macam ni? Tak elok keluar malam-malam macam ni, waktu macam ni. Lebih baik kamu balik.
Kamila hanya tersenyum je. Dia senyum tanpa membalas teguran daripada penduduk kampung tersebut. Sambil geleng-gelengkan kepala, penduduk kampung tu pun dia tinggalkan Kamila kat situ. Sebenarnya korang, penduduk kampung yang bertanya tu, dia tak tahu bahawasanya Kamila dah meninggal dunia. Dia baru je balik dari luar pada masa tu. Jadi dia tak percaya tau bila ada penduduk kampung dekat situ bagi tahu bahawasanya Kamila dah meninggal dunia. Jadi dia pun pergilah berjumpa dengan ibu kepada Kamila ni untuk kepastian. Dia nak pastikan sama ada betul tak apa yang dia dengar. Setelah dia dengar sendiri daripada mulut ibu Kamila tu, barulah dia percaya bahawasanya memang Kamila dah pun meninggal dunia. Hampir tiap-tiap malam tau korang, penduduk kampung ni dia melihat kelibat Kamila ni merayau-rayau dalam kampung, sehingga kan penduduk kampung ni rasa takut nak keluar. Mana taknya tiba-tiba pula nampak orang yang dah meninggal ni merayau-rayau dekat luar kan. Ibu Kamila dia sedih sangat bila nama anak dia ni mula heboh dicanang dekat sana, dicanang dekat sini. So ibu Kamila ni dia merintih kenangkan apalah nasib anaknya tu, kenapa kejadian tu berlaku. Macam tu lah dia bertanya pada diri dia tau, Kenapa Mila? Kenapa jadi macam ni? Ibu sedih nak. Ibu Kamila pun buatlah solat istikharah agar Allah berikan petunjuk kenapa Kamila jadi macam tu. Satu malam, ibu Kamila ni dia bermimpi tau. Kamila datang dalam mimpi, lepas tu Kamila bercakap dalam mimpi dengan ibu dia. Kamila, dia minta maaf dengan ibu dia. Dia cakap macam Mila, "Ibu, maafkan Mila, Bu. Inilah balasan untuk Mila yang selama ni Mila buat pada ibu. Mila tak endahkan ibu. Bumi pun tak boleh terima Mila, Bu. Maafkan Mila, Bu. Ibu, maafkan Mila." Merintih tau Mila. Selepas tu, ibu Kamila pun sedar dari mimpi dia. Ibu Kamila pun dia pergi berjumpa dengan ustaz. Dia nak minta pendapat ustaz, dia nak minta nasihat daripada ustaz tentang mimpi dia tu. Lepas tu ustaz pun nasihatkan kepada ibu Kamila ni supaya ibu dia ni ampunkanlah segala dosa Kamila ni dengan dia. So ibu dia ni kena ampun Kamila tu dalam keadaan yang ikhlas tau. Lepas tu ibu dia pun perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala supaya ampunkan dosa Kamila ni. Lepas tu doakan semoga rohnya tenang kat sana. Jadi selepas mendengar nasihat daripada ustaz, ibu Kamila pun dia sentiasa mendoakan Kamila selepas solat. Ibu Kamila ni selalu minta agar roh Kamila ni tenang. Lepas tu diampunkan segala dosa dia tau. Sejak daripada tu, kelibat seperti arwah Kamila ni tak pernah muncul lagi. Okey korang, ini adalah kisah benar tau, tentang cerita kawan kakak kepada subscriber ni, iaitu Kak Juraini. Semoga kita dapat belajar sesuatu yang menjadi pengajaran untuk kita semua. Janganlah kita sakiti pada kedua orang tua kita. Santuni mereka sebaiknya sehingga ke akhir hayat mereka. Doakan mereka sentiasa. Semoga doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Teruskan dengan kisah seram yang kedua. Kisah seram yang kedua ni dia bertajuk katil nombor 35. Apa yang seram dengan katil nombor 35 ni kalau korang tahu, jom akak teruskan lagi penceritaan akak. Tapi sebelum akak meneruskan dengan story kali ni, akak nak memenuhi permintaan seorang subscriber yang mencadangkan agar nama dia ni digunakan untuk salah satu watak yang terletak dalam story akak ni. So kali ni memang akak gunakan watak tersebut. Watak yang akak maksudkan akak gelarkan sebagai pokbek. Bukan akak gelarkan, tapi subscriber tu berikan sebagai pokbek. Kisah kali ini ditulis oleh Nazri Awang pada 15 Ogos tahun 1999. Kisah ni dia berkisahkan tentang pengalaman seseorang semasa bergelar pesakit di sebuah hospital. Pengalaman ni dilalui oleh Pak Bek, bukan nama sebenar tau korang. 3 bulan Pak Bek ni dia terlantar dekat atas katil hospital tu, katil yang bercat putih tu. Berada dekat situ bukan perkara yang menyeronokkan untuk Pak Bek tau. 3 bulan dia terkapar, dia terlantar dekat atas katil tu jugalah yang menuntut kesabaran dia,
yang sangat tinggi. Pok Bek ni dia perlu menerima kenyataan bahawasanya dia makan, dia minum, dia kencing, dia berak, semuanya atas katil tu. Dia perlukan bantuan daripada jururawat dekat situ. Hari berhari, malam bermalam. Pok Bek ni dia hanya mampu terlentang. Masa tu, kedua-dua kaki dia dah bertebuk tau. Dah ditebuk di bahagian tumit. Dia bergantung sepenuhnya kepada besi seberat 20 kilo. Besi itulah. Dah berat kan? Memang membataskan pergerakan Pok Bek pada masa tu. 3 bulan Pok Bek menjadi penghuni katil bernombor 34 bersebelahan dengan katil 35 tau. Menjadikan Pok Bek ni dia lebih kenal erti anugerah sebuah kehidupan diinsaf sekejap. Betapa sebuah kehidupan tu sebenarnya tidak hanya berteraskan kepada nasib semata-mata. Ketabahan tu sangat diperlukan saat tu. Ketaatan sangat dituntut. Kesabaran dia mesti kena kuat. Keberanian dia mesti kena jitu di atas segala apa yang dah berlaku tau. Ketakwaan dia serta keimanan dia ni perlu seiring untuk jadikan bekal kepada penghujung jalan. Masa itulah dia bermainlah dengan fikiran dia. Dalam fikiran dia, apa yang dia nak fikirkan, apa yang dia difikirkan, sampailah satu tahap dia berfikir ke arah kematian tau. Bagus sebenarnya memikirkan atau terlintas tentang kematian ni, dia boleh mengisafkan kita. Tapi dalam-dalam dia duk berfikir sehingga mencapai ke tahap kematian tu, tiba-tiba je dia tersentak tau. Kematian. Cepat-cepatlah Pok Bek ni dia berpaling ke katil sebelah kanan dia. Katil putih yang bernombor 35. Tak sempat lagi dia menerima kedatangan penghuni baru dekat katil tu. Tilam yang bercadar putih tu memang dah terlipat rapi kat situ. Bantal pun memang dah bersarung putih, dah kemas dah. Sedia siaga nak menunggu siapa pula lah penghuni dekat katil tu. Siapalah agak-agaknya yang tak beruntung yang akan berada dekat katil tu. Siapa? Bisik hati Pok Bek pada masa tu. Pok Bek dia pejamkan mata dia tau. Dia pejam mata dia rapat-rapat. Tak sanggup lah dia nak tengok dekat katil tu. Dia nak tengok lama-lama lagi dia tak sanggup. Macam ada sesuatu yang menakutkan tau, yang menggurunkan dekat katil tu. Seolah-olah lah macam perkara yang mengerikan kat katil tu. Katil bernombor 35 tu Sesuatu yang susah lah Pok Bek dia nak huraikan dengan kata-kata dia. Hanya yang pernah berada kat situ je, yang pernah lalui, akan fahami apa yang cuba Pok Bek luahkan. Punyalah susah tau nama ni akak nak sebut. Okey, katil maut. Barangkali agak keterlaluan lah kalau nak diungkapkan dengan gelaran katil maut. Sebab apa tau? Sebab bukan ke ajal, maut, rezeki, pertemuan jodoh, semua tu dah ketentuan ilahi. Mana ada lagi kuasa yang dapat menguasai kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang melindungi kita. Allah lah yang mentadbir sekalian alam. Kita semua sedia maklum. Tapi mungkin jugalah kebarangkalian juga semua yang berlaku dekat katil tu hanya kebetulan semata-mata. Mungkin Pok Bek ni dia berhalunisasi. Pujuk diri Pok Bek sendiri. Dia tak nak fikir dah yang bukan-bukan. Kebetulan perasaan dia. Tapi kan korang, dalam fikiran Pok Bek ni, kenapa kerap sangat kebetulan tu berlaku? Terus memikirkan perkara tersebut dah membuatkan perasaan Pok Bek ni dia jadi macam rungsing tau. Dia jadi macam banyak benda yang dia fikir yang bukan-bukan ke, boleh jadi anxiety tau. Lepas tu Pok Bek ni dia bercerita tu masa dia dah keluar daripada hospital tu. Jadi masa tu dia mulalah teringatkan pengalaman dia sepanjang 3 bulan dia berada dekat hospital tu. Maknanya rakaman yang dia rakam dalam kepala dia tu mula berputar semula dekat mata Pok Bek pada masa dia bercerita tau.
Hari pertama seingat Pok Bek lah, dia daftarkan diri menjadi warga Wad 2 Zamrud tu. Dia ditempatkan di katil bernombor 34. Masa tu katil dekat sebelah kanan dia tu dah ada yang empunya tau. Seorang lelaki berbangsa Cina, sekitar umur dia tu 40 tahun, 40-an macam tu lah. Lepas tu lelaki tu jadilah jiran dia kan. Jiran yang dikatakan tidak mesra. Memang betul-betul tak mesra. Lelaki tu dia terlalu suka menyendiri tau. Wajah dia tu pula terlalu murung sangat. Macam-macam cara lah, berkali-kali lah Pok Bek ni dia hantar senyuman, nak berkenalan, nak bercakap, bersembang, tapi tak pernah diendahkan lelaki tu. Lelaki tu lebih gemar membatukan diri dia, duduk diam dengan kedua belah tangan dia tu silih ganti melekat dekat dahi dia. Dahi tu dah lah luas. Lepas tu dia mungkin lah, bagi Pok Bek lah, Pok Bek rasa dia ni seorang pemikir yang hebat kot. Mungkin juga dia ni suka berkhayal kot, kuat sangat berkhayal tu, sampai macam tu. Itu bisik hati Pok Bek lah. Satu malam Pok Bek ni dia tersedar tau daripada tidur, sebab dia dah diganggu oleh suara berbisik-bisik dari sebelah katil dia tu. Pok Bek dia pasang lah telinga kan, bersama dengan mata dia. Dia nak tahulah apa yang berlaku kat situ. Dah lalang, dah tersedar, dia cuba-cubalah cubik-cubik dengar kan. Dalam sama-sama di awal dini hari tu, masa tu cahaya hanya diterangi beberapa biji lampu bulat yang memang sengaja dimalapkan pada waktu tu. Biasa kan kat hospital bila sampai waktu dia malap kan, dia akan malapkan lampu kan. Okey, Pok Bek ni dia dapatlah tengok susuk tubuh seorang lelaki lain berdiri berhampiran katil yang bernombor 35 dekat sebelah dia tu. Lelaki tu bukan pesakit yang berada kat situ, mustahil lah kan. Lelaki yang berdiri tu sama juga, dia pakai baju pesakit. Lepas tu beza dia pakai kain pelekat. Rambut lelaki tu panjang, tak terurus langsung. Masa tu Pok Bek dia dah rasa macam bulu roma dia tu dah mula tegak dekat muka dia tau. Lelaki tu berdiri betul-betul dekat dengan kepala Cina yang masih tetap terlentang dekat katil tu. Cina tu tak boleh gerak. Suara lelaki tu dia berbisik-bisik. Pok Bek terus-terus dia mendengar suara berbisik tu. Pok Bek pun dipasang lah telinga lagi. Suara tu berbisik tu semakin lama semakin meninggi. Semakin lama semakin meninggi. Seolah-olah macam berbalas-balas kata-kata tau. Dalam bahasa pasar yang memang agak kasar. Ada dua nada tau yang bertentangan. Pok Bek ni dia pasti suara yang membentak dengan marah-marah tu datangnya daripada lelaki yang berdiri tu. Manakala lelaki yang terlentang tu, nada suara dia ni agak rendah. Dia macam mengalah. Lepas tu kadang-kadang dia macam merayu-rayu macam tu. Tapi kan, walaupun Pok Bek ni dia cuba nak amati betul-betul ni suara dia, butir-butir percakapan antara kedua lelaki tu tetap tak jelas maksud dia sebenarnya. Apalah yang mereka sembangkan ni. Tiba-tiba kan, nada yang membentak, yang marah-marah tu terhenti tau. Tiba-tiba je stop. Pok Bek pun dipanggung lah kepala dia. Naluri keinginan dia nak tahu ni makin mendesak hati dia. Makin dia nak tahu. Pok Bek ni berpaling lah ke arah kanan lagi, tengok lagi. Lepas tu tiba-tiba mata dia ni dah bertentangan dengan mata lelaki yang berdiri tu tau. Sesaat, 2 saat lah mata mereka ni bertentangan. Masuk detik yang seterusnya, Pok Bek dia tertunduk. Dah tak mampu dah dia nak bertentang mata dengan mata lelaki tu. Sebab mata lelaki tu memang betul-betul memandang tajam, merenung dia tau. Mata tu nampak aneh. Sinar mata tu terlalu membahang tau. Macam bukan mata manusia. Macam tu. Lepas tu Pok Bek ni dia rasa kepala dia tiba-tiba pula pening, tuyul hayang pusing-pusing. Lepas tu dia pun tutup mata dia. Lepas tu dia terlena semula. Tadi kan dia tengah nak tidur. Lepas tu dia terus tertidur. Esok paginya mata Pok Bek ni tertumpu ke arah cahaya matahari yang memang masuk sinar pagi kan. Silau waktu pagi tu dia masuk ke dalam wad tu. Lepas tu Pok Bek ni dia pedih-pedih mata. Dia dah tersedar. Selalunya dia bangun awal, tapi tak tahulah kenapa hari tu dia bangun agak terlewat sikit. Jadi dia macam terkejut bangun tau.
Pak Bek ni dah ada dengar tau suara orang kalut-kalut di sebelah katil dia ni. Dada dia pun berdebar kencang lah masa tu. Apalah yang dikalutkan oleh nurse-nurse ni, ada pula doktor semua kan. Lelaki Cina tu rupanya dah tak bernyawa tau korang. Lelaki Cina tu dijumpai tak bernyawa dalam keadaan terlangkup di atas katil bernombor 35 tu. Seluruh muka lelaki Cina tu hitam tau. Lepas tu mata dia terbeliak dengan lidah dia separuh lah terjelir. Lidah dia tu dia kacipkan dengan gigi dia sendiri. Terkacip macam tu lah, dalam keadaan yang ketakutan pun ada kan. Petugas-petugas dekat dalam ward tu dia hairan lah. Semua masing-masing rasa hairan. Masing-masing melihat antara satu sama lain. Mula menggeleng-gelengkan kepala dia. Tak tahu apa yang berlaku. Apa yang sebenarnya dah berlaku pada malam tu. Nak je masa tu Pak Bek ni dia buka mulut ceritakan apa yang dia nampak pada malam tu. Tapi bila dia fikir balik semula, dia batalkan niat dia. Sebab kalau difikir logik akal lah kan, siapalah yang nak percaya pada kata-kata dia pada waktu tu. Dia bercakap tak ada bukti, dia cuma lihat je. Dia sendiri cedera, macam mana pula kan. So dia diamkan diri dia. Katil bernombor 35 tu kosong semula. Lepas beberapa malam macam tu lah, Pak Bek dia cuba untuk mengalih pandangan dia supaya tak berpaling ke sebelah kanan dia. Dia kalau boleh lah, dia nak elakkan daripada nampak katil tu. Berkali jugalah Pak Bek ni dia minta sebenarnya untuk tukar katil. Tapi permintaan dia tu tak dapat nak dipenuhi sebab tak ada kekosongan untuk katil yang lain. Hanya katil bernombor 35 tu je. Di barisan pujung tu je. Yang masih tak berpenghuni, kosong. Sekurang-kurangnya lah untuk sementara waktu tu memang kosong lah. Jadi Pak Bek ni tak ada pilihan, dia kena stay katil dia juga. Walau bagaimanapun Pak Bek ni dia ada naluri tau. Dia dapat kesan ada kelainan yang berlaku pada katil tu. Bukan setakat naluri je lah, dia boleh nampak sendiri tau. Dia nampak seolah-olah macam katil tu dah disentuh oleh seseorang. Boleh katakan setiap pagi cadar katil tu berkedut tau. Seolah-olah macam ada orang dah duduk atas katil tu. Kedudukan bantal dekat katil tu pun dah beralih tau. Macam tu lah. Seolah-olah macam dah ada orang tidur kat situ, ada orang stay kat situ. Siapalah agaknya yang datang pada waktu malam-malam kat situ kan. Persoalan tu mulalah bermain dalam fikiran Pak Bek ni. Lepas tu dia terfikir jugalah kan, mungkin ke orang tu ada kaitan dengan suara yang berbisik yang Pak Bek dengar pada malam sebelumnya, pada malam kejadian sebelum ni kan. Jadi agak tercari-cari jugalah jawapannya. Apa pun Pak Bek tak dapat juga cari jawapan. Selang 3 hari selepas daripada tu, katil bernombor 35 terima orang baru. Seorang pemuda India yang cedera parah dekat bahagian kaki, kat bahagian kepala dia. Yang menjadi, dikatakanlah lelaki India tu sebenarnya merupakan mangsa langgar lari. Lepas tu dia dah cedera, so dia memang menggantikanlah dekat katil tu. Jadi dia merupakan jiran baru Pak Bek. Dalam hati Pak Bek ni, Pak Bek dia doakanlah agar jiran kali ni boleh stay lama kat situ. Serta-merta lah Pak Bek dia rasa simpati tau. Dia rasa simpati dengan pemuda India tu. Simpati yang bukan sebab kecederaan yang dialami oleh pemuda tu, tapi tak kenapalah tiba-tiba Pak Bek ni dia rasa macam lain macam. Apakah pemuda tu pula yang akan menerima nasib yang sama macam lelaki Cina yang sebelum ni? Cepat-cepat Pak Bek ni dia dipancungkan prasangka buruk dia yang mula bermain dalam fikiran dia. Tak payahlah dia fikir yang bukan-bukan. Tu semua bukan kerja dia tau. Dia kena terima seadanya. Walau kebetulan ke tak ke, dia kena terima seadanya. Macam tu lah dia basuh diri dia kan. So Pak Bek ni dia mula memasang telinga lah. Start daripada tu, ternyata korang, suara tu datang lagi. Bahkan kali ni suara tu berubah menjadi nada pertengkaran tau. Bertengkar sesuatu dalam bahasa ibunda yang sama, bahasa yang sama. Sekali-sekala terdengar pula seperti pemuda India tu menengking. Lepas tu sekali-sekala pula ada suara lain pula membalas tengkingan tu, mengherdik kasar tau. Pak Bek ni dia terus
mendiamkan diri dia kat katil. Rasa seram sangat. Dia tak boleh nak tahan lagi, tapi dia tak berani tau nak masuk campur dalam pertengkaran tu. Dia tak berani nak menegur situasi tu tau. Yang pasti hati dia tertanya-tanya juga lagi, apalah kesudahan pertengkaran ni? Apalah yang akan berlaku pada pemuda India tu? Mungkin ke dia hentikan fikiran negatif dia? Ternyata korang, sangkaan Pok Bek kali ni sama juga tepat. Sekali lagi petugas-petugas Wad 2 Zamrud tu kalut dengan kejadian di luar dugaan. Pemuda India yang baru je menghuni katil bernombor 35 tu juga didapati telah hilang nyawanya. Keadaan kematian sama je, sama macam lelaki Cina sebelum ni, di mana seluruh muka lelaki India tu lebam kehitaman, sementara mata dia terbeliak dengan lidah dia separuh terjelir dikacip gigi sendiri. Kebetulan kan? Tapi kebetulan yang agak sama. Inikah yang dikatakan kebetulan yang tak bersebab? Pok Bek ni dia rasa sekujur tubuh dia tu tiba-tiba rasa macam seram sejuk lah pada masa tu. Pada masa dia bercerita tu, tak tahulah apa dia rasakan. 2 kematian dalam jarak waktu yang tak bersenggang jauh pun, dalam jarak masa yang memang dekat, di tempat yang sama, dalam keadaan yang hampir-hampir sama. Agak-agaknya apa yang sebenarnya berlaku? Itulah yang menjadi titik persoalan kepada Pok Bek sehingga ke hari ini. Memanglah katil tu memang layak digelar katil maut, tapi macam mana pula boleh jadi macam tu? Apa punca dia? So, macam ni lah jawapan dia. Sebenarnya, sebelum ni, maknanya sebelum Pak Bek dimasukkan ke hospital tu, sebelum tu lagi lah, ada seorang lelaki India tua yang memang stay dekat katil 35 tu. Lelaki India tua tu memang berkeras tak nak tinggalkan katil tu tau. Dalam satu perbualan dia dengan nurse yang bertugas untuk maklumkan kepada dia bahawasanya dia dah boleh balik, tapi dia tetap berkeras, dia tak nak. Dia cakap macam ni, Saya tak mau keluar. Saya tak mau tinggalkan ini tempat. Ini katil saya punya. Lelaki India tua tu dia pegang juga tau. Dia pegang pada besi palang kepala katil tu. Lepas tu kepala dia geleng-geleng kepala, tanda bantah, saya tak mau macam tu. Awak sekarang dah sihat. Katil ni orang sakit pula nak duduk. Sekarang awak boleh balik rumah. Petugas Wad tu memujuk orang tua tu dengan lemah lembut je, tak ada kasar pun. Saya tak ada rumah. Saya tak ada anak. Tak ada siapa-siapa mau jaga sama saya. Saya mau terus duduk sini. Itu macam jerit lelaki India tua tu lagi. Tak boleh. Sini tempat orang sakit, pakcik. Orang sakit je boleh duduk kat katil ni. Petugas tu lembut lagi memujuk. saya tak ada kira. Mati pun saya mau duduk ini katil. Lain orang tak boleh duduk. Ini katil saya punya. Lain orang duduk, saya mesti marah sama dia. Saya mesti marah punya. Lelaki dia tu tetap dengan kedegilan dia. Sempasang tangan dia tu tak habis-habis lah berpaut pada palang tu juga. Seolah-olah macam tak nak dipisahkan dengan katil kesayangannya tu. Petugas buat tu hanya mampu gelengkan kepala. Lepas tu dia tengoklah gelagat lelaki India tu yang dah duduk kat katil tu korang. Kalau korang nak tahu, katil 35 tu dia dah duduk lama sangat. Lelaki tua tu dah bertahun-tahun duduk kat katil tu. Dia memang tak nak lah tinggalkan katil tu. Lepas tu lelaki tua tu dibiarkan bersendirian. Nak dilayan apa lagi? Takkanlah nurse tu nak layan menghadap dia sampai kesudah nak mujuk dia. Nurse tu biarkanlah. Yang penting bila sampai masa check out, memang kena check out lah kan. Lepas tu kan, pada malam tu pula, memang betul lelaki India tu dia betul-betul kotakan apa yang diucapkan siang tadi. Dia didapati mati bunuh diri dekat situ, dekat katil tu. Mana dia dapat racun serangga tak tahulah, tapi dia mati sebab minum racun serangga dekat situ. Sejak pada tu, kata-kata lelaki India tu bagaikan melekat tau dekat katil bernombor 35 tu.
Sesiapa pun yang mendiami katil tu, dia akan marah. Macam tu lah ibaratnya, macam lelaki tu punya orang kata kelibat macam tu, macam mana kata jelmaan dia tu, macam tu marahkan pada siapa-siapa yang duduk kat katil tu. Tak kira lah siapa-siapa yang duduk katil tu, dia marah. Lepas tu katil yang Pok Bek labelkan sebagai katil maut tu dah beralih tempat tau. Tilam dia digulungkan. Lepas tu katil tu pula dilipat, disandar dua dekat dinding kat bilik store. Barangan lupus memang akan dilupuskan. Tak ada siapa lagi yang nak stay dekat katil tu, yang nak gunakan katil tu, kecuali lah mungkinlah pemilik dia yang satu tu tadi yang akan stay kat situ. Macam tu lah kisahnya. Sekian saja 2 kisah seram yang akak sampaikan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maksudnya akak tegaskan kat sini, apa yang tak baik korang jangan ikut, jangan ambil tau. So terima kasih korang akak ucapkan kerana sentiasa mendengar sampai hujung. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.